Dia ada satu konsep yang di Jepun buat yang saya harap Malaysia laksanakan untuk tolong wanita punya mental health dan juga kesihatan dan sebagainya adalah health check-up. Pemeriksaan kesihatan untuk wanita tu adalah wajib di Jepun. Maksudnya, you akan dapat surat setahun sekali. Jepun dia punya bulan 1 dia adalah bulan 4. Macam kita bulan 1 kita adalah Januari, bulan 1 di Jepun adalah bulan 4 kita. So dia akan bermula tahun pertama dia di bulan 4 lah. So dia akan bagi contoh Rewa 2, tahun Rewa tu dia bermula bulan 4. Kalau sebelum bulan 4 je kita akan dapat satu surat panggilan yang kita perlu buat health check up, termasuklah breast cancer, check up cancer, cervix, seluruh badan lah. So you tahu lebih awal you sakit ataupun tak. Dan kalau you bersalin, dia akan ada orang government datang rumah untuk check dan soalan-soalan yang dia tanya tu adalah menjurus kepada kesihatan mental. You okey lagi tak you punya otak? I see. Sebab lepas bersalin ni kita senang kena orang Melayu kata meroyan lah. Tapi sebenarnya postpartum depression. So itu fasa, dan kalaulah dalam tempoh dia datang check tu you sebenarnya dah tak boleh handle dah anak, ada facility government yang kita boleh pergi. Private pun ada. Kita boleh tinggal situ dalam beberapa minggu dengan anak kita dan dia akan tolong kita jaga. I see. So pada saya ini adalah fasa-fasa yang penting daripada wanita dia dah go on life macam biasa. Tiba-tiba you ada sakit tu, sakit ni sebab tak ada check-check yang wajib ni. Dan kita pula adalah fasa yang kita deal dengan sebanyak benda. So adalah penting untuk kerajaan yang jaga kesihatan kita hantar satu surat yang wajib kita mesti pergi check. Dan dia dah bagi senarai. Sebab di Jepun ni, you tukar IC you tu kepada alamat tempat tinggal adalah wajib. Cakap Malaysia, IC Kelantan duduk KL. Sebab tak wajib tukar IC. So bila di Jepun, dia wajib tukar alamat. So dalam surat yang kita dapat untuk health check up tu, dia dah ada dah senarai tempat yang kita kena pergi dan tarikh-tarikh sekian. Dan memang you kena dapat cuti kalau kerja. Memang kena pergi. Dan company wajib pun. Kalau company mesti bagi untuk isteri dan sebagainya, mesti kena pergi check. So pada saya ini benda-benda yang saya harap Malaysia implement untuk pastikan wanita punya kebajikan terjaga. Dan kalau dia cakap pasal pembangunan masyarakat, ada lagi satu perkara yang saya harapkan Malaysia buat adalah support untuk single mom. Maksud dia ada je negara maju, I think sebagai Jepun lah, bila you jadi single mother, dia ada support yang to the extent yang you nak cari kerja pun government akan tolong. I see. So anak memang akan ditanggung, dia punya belajar semua tu free. Tapi untuk kita tu baru nak mula hidup bila suami dah tak ada tu, kerja tu berdasarkan qualification dan apa yang kita buat tu akan dibagi. Dan government punya rumah tu sebagai contoh PPR macam Malaysia mesti kena dapat untuk single mom. So itu antara support yang boleh membangunkan masyarakat. Sebab in the end, kalau wanita tu terjaga, masyarakat tu terjaga. Betul. Sebab masyarakat tu ini memang terbentuk daripada wanita. Kita membentuk keluarga dan sebagainya. So ini antara perkara yang saya harap Malaysia boleh buat slowly. Comparison study tu, perbandingan kita dengan negara-negara lain tu penting. Saya tak nak kata Jepun ni negara yang terbaik untuk jaga wanita. Sebab ada perkara yang dia tak okey. Representasi wanita dia dalam sektor pekerjaan adalah sangat kurang. Dalam politik pun mereka sangat kurang. Tapi ada part-part yang kita boleh refer, dan I think ada banyak lagi negara lain yang ada perkara-perkara lain yang kita boleh refer dari segi pembangunan wanita. Tapi itu antara benda yang saya harap Malaysia implement lah. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.